semasa DBP 1985 ialah kesempurnaan, ketulusan, kejujuran dan keutuhan. Dengan kata lain, integriti didefinisikan sebagai peribadi mulia seseorang. Perspektif pendidikan terhadap integriti ialah kualiti unggul yang wujud secara bersepadu dan mantap kepada diri guru seseorang itu berlandaskan etika dan pematuhan kepada amalan terbaik. Oleh itu, nilai integriti perlulah berada dalam diri seseorang guru kerana ia akan membantu dalam melahirkan modal insan kelas pertama. Salam, Cikgu Farah. Cikgu sudah sampai sekolah? Ya saya baru sampai. Oh, Cikgu, saya mau pergi pejabat pos berkejap. Bolehkah saya minta tolong kasih punch dulu? Kalau macam tu saya tolong cikgu hari ni. Cikgu tolong saya besok lah ya. Boleh. Cikgu, mana rupiah kamu? Ni bang. Ni kenapa ni kosong ni? Tak siap lagi kah? Alah Jibi, saya kelas masuk tapi RPH je tak buat ni. Lama sudah ni? Bulan berapa sudah ni? Buat. Berikut adalah situasi guru yang melanggar integriti, itu tidak menyediakan RPH. Mengikut surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 3 1999, penyediaan rekod pengajaran dan pembelajaran. Kegagalan menyediakan buku rekod pengajaran merupakan satu kesalahan dan jika disabitkan kesalahan, seseorang itu boleh didenda tidak kurang daripada RM500. Menggunakan peruntukan kerajaan untuk kepentingan pribadi, jangan lakukan seperti ini. Jaga integriti anda sebagai seorang guru. Dapat suatu? Balik. Bila ni berapa hari bulan? Time sekolah pula. Baru bulan anak tinggal 2 hari sudah siap ke? Dapat. Kita ada cara. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam ya. Nanti minta suruh kasih siapkan marka murid ya. Oh, okey. Aduh, belum lagi saya siap yang tu. Bah. Sekejap saja. Oh, okey. Saya... Ingat ya, kita perlu berintegriti dalam menilai murid-murid. Dapat sesuatu? Lega. Habis dah kelas nak masuk. Wih, kena ni. Wih, wifi sekolah tengah laju. Wih, apa lagi? Kita main ML dulu lah. Ingat, jangan menyalahgunakan harta benda sekolah untuk kepentingan peribadi ya. Kesimpulannya, integriti dalam pendidikan adalah berpandukan etika dan nilai kepribadian seorang guru. Setiap guru haruslah memiliki nilai integriti yang tinggi dalam melahirkan modal insan yang berkualiti. Sekian, terima kasih. Alamak sudah ni. Minta Cikgu Farah tolong kasih punch lah.
etika pemakaian penjawat awam adalah tertakluk kepada arahan sedia ada yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, di mana semua penjawat awam adalah tertakluk kepada pekeliling seperti yang berikut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan Akinabalu akan membentangkan tata kelakuan dan tata tertib dalam perkhidmatan awam. Definisi tata kelakuan ialah satu set peraturan yang menggariskan tanggungjawab atau amalan yang baik untuk sesuatu individu ataupun organisasi ataupun pertubuhan. Saya mengambil maksud tata kelakuan ini dalam satu Wikipedia. Seterusnya, maksud tata tertib. Tata tertib dalam kamus Dewan edisi keempat merupakan peraturan yang mesti dipatuhi dan ia akan diambil tindakan disiplin. Oleh itu, setiap tata kelakuan yang melanggar etika penjawat awam maka akan dikenakan tata tertib ataupun denda selepas itu. Oleh itu, untuk kita mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan tata tertib atau tata kelakuan, boleh kita layari jpa.gov.my yang telah mengandungi pekeliling dan bagaimana tata tertib ini dilaksanakan. Sekarang, kita lihat contoh-contoh tata kelakuan yang melanggar etika sebagai penjawat awam. Cikgu? Oh cikgu? Ya? Mana RPH kamu? Ya tuan. Ini kenapa nih kosong nih? Mana RPH nih? Sekarang ni dah bulan berapa nih? Tolong buat nih. La 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 la. Hello? Ann? Oi! Ano ba? Aku jumpa tiket murah nih. Pergi Thailand. Bila? Hari Kamis. Hari Kamis? Iya, RM20 saja pulang balik. Nah. Sudah lama saya mau pergi Thailand. Tapi saya habis sudah cuti si RKO. Tapi sambil cuti MC lah kan? Iya, Ba. Kau just nak di sana. Jumlah. Oke lah, nanti saya atur. Oke, bye. Oke, bye. A few moments later. Ya, selamat pagi. Pagi. Dokter, bolehkah saya minta MC? MC? Kamu sakit apa? Dia ada juga sakit, batuk-batuk saja, tapi saya mau minta cuti MC. Boleh? Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya bumi retak seribu. Setiap langkah perjalananmu berenang berliku.
hui, hui ya hui. Hui, hui ya hui. Hui, hui ya hui. Ya hui, hui ya hui ya hui. La 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 la. Hui, hui ya. Terdapat 7 jenis-jenis hukuman tata tertib. Yang pertama amaran. Amaran ni iaitu satu bentuk peringatan. Yang kedua denda. Denda maksimum 7 hari emolumen. Yang ketiga lucut had emolumen iaitu tiada had. Bersesuaian jumlah ketidakhadiran bertugas tanpa sebab ataupun tanpa cuti. Yang keempat tangguh pergerakan gaji bagi tempoh 3, 6, 9 atau 12 bulan. Yang kelima, diturunkan gaji minimum 1 pergerakan gaji selama 12 bulan ataupun maksimum 3 tahun 3 pergerakan gaji, 3 pergerakan gaji atau selama 36 bulan. Yang keenam, turun pangkat. Akan diturunkan pangkat dalam skim perkhidmatan yang sama. Dan yang ketujuh, akan diambil tindakan buang kerja. Penjawat awam itu akan dikeluarkan dari perkhidmatan awam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Koma daripada kumpulan 4, kumpulan Marhani, iaitu akronim bagi perkataan Marhain, Khalifah dan Madani, akan membentangkan tajuk kami iaitu Guru Pembina Negara Madani. Jadi, ahli kumpulan kami terdiri daripada 8 orang guru, iaitu daripada saya sendiri, Ustaz Irfan, Ustaz Afifi, Ustaz Irsyad, Ustaz Syahril, Ustaz Khairun, Ustazah Farhana, Ustazah Munirah dengan Cikgu Atika. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut tentang tajuk ini, Guru Pembina Negara Madani ini, ayuh kita saksikan berita Marhani. Terima kasih kepada Ustaz Irfan. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, marilah sama-sama kita mendalami apakah itu maksud Madani itu sendiri. Madani merupakan sintesis gaya Malaysia yang menggabung dalil amalan sedia ada dengan kaedah baru yang direka untuk menangani isu-isu baru dan ketidakpastian. 6 nilai terah Madani dicerahkan sebagai kerangka dasar dan falsafah yang berkait rapat dan bersepadu dengan setiap satu menguatkan yang lain. Madani diilhamkan berdasarkan konsep kesediaan menerima perubahan dengan mengambil kira saranan segenap lapisan masyarakat dengan hasrat pemulihan melalui reformasi substantif demi Malaysia yang lebih maju dan makmur. Ada 6 tonggak dalam rukun Madani. Pertama, M. Kemampanan. Kemampanan mensyaratkan kesejahteraan dan keseimbangan dengan pengertian saling menghormati dan mengasihi sesama manusia dan juga alam sekitar termasuk haiwan dan tumbuhan. Kedua, E. Kesejahteraan. Sejahtera membawa maksud keseimbangan atau lebih tepat lagi kehidupan dan segala sisinya yang terangkum dalam keseimbangan. Mewujudkan kesejahteraan rakyat disuruh haruslah mengambil kira sikap yang baik dan mampan. Ketiga, D. Daya cipta. Daya cipta mempunyai beberapa konotasi, antaranya pembaharuan, reka cipta dan reka baharu. Perbuatan mereka sesuatu boleh difahami sebagai tindakan mengubah secara kreatif. Seterusnya, tonggak yang keempat, E. Hormat, bermaksud mengandungi konotasi maruah manusia di mana guru-guru dapat menerapkan nilai hormat menghormati dalam sesi pembelajaran terhadap perbezaan kaum, agama dan bangsa. Tonggak yang kelima, N. Keyakinan, mempunyai kaitan yang erat dengan amanah. Melalui tonggak ini, murid-murid dapat membina keyakinan diri dalam melaksanakan sesuatu tugasan yang diberikan oleh guru. Tonggak yang keenam, I. Ihsan, sinonim dengan makna peduli dan belas kasihan. Di sini, guru-guru dapat memupuk nilai ihsan pelajar dari segi belas ihsan terhadap masyarakat, haiwan dan alam sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Roh engkau jiwa guru mendiam membentuk Malaysia Madani itu, pertama mesti ingin kekuatan kos semangat yang langgalah semasa mengajar. Kedua, mesti nilai kepimpinan yang berwibawa sekaligus diadun berasaskan ajaran Islam yang syumul. Ketiga, mesti mengkitawan akhlak yang alap-alap jo supaya menjadi tutan kok panduan tak anak-anak murid. Keempat, mesti minat kau cinta tak kerjaan atau profesion keguruan.
Seterusnya, antara cabaran guru dalam menerjui sistem pendidikan negara Madani adalah berteraskan kepada 7 teras yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Iaitu yang pertama adalah isu keciciran pembelajaran, yang kedua adalah isu kebajikan guru, yang ketiga adalah isu penekanan aspek karamah insaniah, yang keempat adalah isu komunikasi antara kementerian dan sekolah, yang kelima adalah isu menaik taraf sekolah daif, yang keenam adalah isu kemiskinan multidimensi, dan yang terakhir adalah isu meningkatkan pendidikan digital. Antara langkah mengatasi cabaran dalam menerajui sistem pendidikan negara Madani ialah pertama, menjaga kebajikan cikgu-cikgu dengan bagi dorang sokongan profesional yang sewajarnya. Pihak kementerian pun sepatutnya tengok balik beban dan tugas-tugas bukan hakiki cikgu-cikgu supaya cikgu-cikgu ni boleh kasih fokus yang maksima dalam pengajaran dan pembelajaran. Kedua, penglibatan secara langsung oleh pelbagai pihak macam pihak pentadbir, para guru dan juga komuniti setempat. Sikap berganding bahu dan bekerjasama ini confirm dapat kasih perkasan lagi itu institusi pendidikan ke arah pembentukan generasi madani macam yang disarankan oleh pimpinan kerajaan perpaduan hari ini. Terima kasih kepada rakan-rakan guru. Sebagai kesimpulan, tugasan guru sebagai pendidik sememangnya memainkan peranan yang amat besar sebagai pembina negara madani. Guru jugalah yang berperanan dalam membentuk dan membangunkan generasi muda yang berkualiti dan bertanggungjawab dengan nilai-nilai kemanusiaan dan madani sebagai landasan utama dalam hidup. Selari dengan tema Hari Guru 2023, Guru Insani, Pemangkin Generasi Madani. Sekian daripada saya, Muhammad Irsyad. Assalamualaikum dan salam Malaysia. Masa depan, ayo seluruh anak berdiri, bangunkan Seorang guru inovatif perlu memiliki kemampuan untuk membawa suatu pembaharuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Contohnya menggunakan dan membudayakan kaedah PAK 21 bagi melahirkan murid-murid yang berdaya saing, berfikiran kreatif dan kritis. Seorang guru inovatif perlu sentiasa peka dan tahu dengan perkembangan dan juga pembaharuan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam bidang pedagogi. Ini supaya apa-apa kaedah dan juga inovasi yang diaplikasikan di dalam kelas boleh sejajar dengan kaedah-kaedah pendidikan masa kini. Peranan seorang guru inovatif juga adalah untuk sentiasa cakna dan memikirkan sebarang cabaran yang mungkin akan dihadapi oleh murid. Oleh itu, apa-apa kaedah ataupun inovasi yang diaplikasikan di dalam bilik darjah semasa sesi pengajaran dan pembelajaran perlu bersesuaian dengan murid, bukan sahaja untuk